Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati staf kehakiman yang bijaksana, para asatiza yang mulia, seterusnya hadirin yang berbahagia. Sinar ilmu umpama pelita, terangi hati, tingkatkan iman. Nabi Musa dan Firaun, tajuk cerita, mari hayati kisah Al-Quran. Kawan-kawan, Firaun merupakan pemerintah negeri Mesir yang hidup pada zaman Nabi Musa AS. Firaun bukan sahaja angkuh kepada rakyatnya, malah angkuh kepada Allah. Pada suatu hari, Firaun yang mengaku dirinya Tuhan mendapat mimpi bahawa negeri Mesir musnah terbakar. Ahli nujum mentafsirkan bahawa kuasa Firaun akan jatuh ke tangan seorang pemuda dari Bani Israel. Lantas, Firaun bertitah, kejam sekali, bunuh semua anak lelaki. Ibunda Musa sangat susah hati, perintah Allah selamatkan Nabi. Di sungai Nil dihanyutkan si bayi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fir'auna 'ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'a. Sesungguhnya Firaun telah berlaku zalim di bumi Mesir dengan melampaui batas serta yang menjadikan penduduknya berpuak-puak. Surah Al-Qasas ayat 4. Ya kawan-kawan, anak adalah amanah Allah, perlu dipelihara penuh hikmah. Kes pembuangan bayi dan pengabaian kanak-kanak yang semakin membara dalam masyarakat perlulah dicegah. Mencegah lebih baik daripada mengubati. Allah selamatkan Nabi Musa daripada dibunuh dengan kejamnya. Hiduplah baginda dalam istana sehingga Nabi meningkat dewasa. Nabi Musa dan Harun berdakwah kepada Firaun agar kembali menyembah Allah. Firaun yang angkuh enggan tunduk pada Yang Esa, terjadilah perdebatan di istana. Perdebatan ini berlaku seperti termaktub di dalam surah Taha. Hai Musa, siapakah Tuhan kamu berdua? Kata Firaun. Nabi Musa menjelaskan bahawa Tuhan baginda ialah Allah yang menjadikan tiap-tiap sesuatu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala fa'ti bihi in kunta minal sadiqin. Firaun berkata, kalau demikian bawalah bukti itu jika betul engkau dari orang-orang yang benar. Surah Asy-Syu'ara ayat 31. Ya kawan-kawan, berdebat dengan ilmu dan kebenaran perlulah disertai kesabaran. Sudut pidato yang semakin rancak diadakan di sekolah-sekolah pastinya melatih murid-murid untuk berhujah dengan ilmu dan kebenaran. Melentur bulu biarlah dari rebungnya. Firaun menolak dakwah Nabi dengan angkuh hela dicari, tukang sihir gelaran diberi, Nabi Musa dihina dicaci. Firaun mengumpulkan semua ahli sihir untuk mencabar Nabi Musa. Ahli sihir berkata, wahai Musa, siapakah yang akan melemparkan terlebih dahulu? Nabi Musa meminta mereka melakukannya. Tali dan tongkat dilempar segera. Ular-ular berbisa pun menjelma.
Lantas terdengar firman yang esa. Lemparlah tongkatmu, hai Musa. Muncullah ular besar berbisa. Menelan segera ular-ular yang ada. Terpegun terpaku, hadirin melihatnya. Ahli sihir yang menyaksikan kejadian tersebut beriman kepada Allah. Firaun bertambah marah dan mengarahkan mereka yang beriman disiksa dan dibunuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu la dhaira inna ila rabbina munqalibun. Mereka menjawab, ugutanmu itu tidaklah menjadi hal. Sesungguhnya kami tidak gentar, kerana kepada Tuhan kamilah kembalinya kami. Surah Asy-Syu'ara ayat 50. Ya kawan-kawan, ujian untuk orang beriman, tanda kasih Allah Ar-Rahman. Kekejaman kerajaan Cina menindas golongan minoriti Muslim berbangsa Uighur perlulah mendapat pembelaan sewajarnya oleh pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Firaun semakin angkuh dan membunuh setiap lelaki Bani Israel yang beriman dengan kejam. Dikerah pengikutnya membunuh Nabi. Diilhamkan Allah selamatkan diri. Firaun mengejar tidak berhenti. Di Laut Merah menjadi saksi. Setibanya di Laut Merah, Nabi memukul tongkatnya. Lalu terbelah laut menjadi dua. Nabi bersama pengikutnya menelusuri laut yang terbelah dengan izin Allah. Firaun dan tentera terus mengejar. Nabi dan pengikut sampai ke seberang. Tongkat dipukul sebagai ikhtiar. Laut menelan, mereka yang menyerang. Akhirnya, Firaun dan pengikutnya mati dalam keangkuhan. Hadirin, marilah kita mengambil pengajaran daripada kisah ini. Pertama, berdakwah memerlukan kesabaran yang tinggi. Kedua, janganlah kita angkuh dan sombong kepada ilahi. Ketiga, jadilah insan yang kasihkan Nabi. Kisah ini tamat di sini. Ibrah dihayati insan Rabbani. Sekian kisah dari Al-Quran sebagai panduan mendidik jiwa insan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.